Wildan susu kambing asli untuk mama. Hubungi 019-965-3166 atau like Facebook Wildan Susu Kambing untuk info. Ikuti kami di Facebook www.facebook.com/IKIMFM. IKIM FM, pilihan utama anda. Pilihan pertama anda tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua sahabat pendengar. Alhamdulillah, waktu ini bersiaran Aspirasi. Tak lain tak bukan, rakan-rakan semua dah tunggu-tunggu dah untuk bersama menerusi Pesona Dizarah. Hari ini kita mula awal untuk tahun 2019. Kita akan mula awal. Kita akan mula pukul 10 pagi insya-Allah. Bersama dengan kita, tetamu kita, walaupun berubah sikit formatnya, orangnya tetap sama. Tak lain tak bukan Ustaz Muhammad Abdullah Alamin. Saat ini bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan macam inilah Ustaz kan. Tenang, riang, gembira pagi-pagi hari Isnin. Tapi semangat ni lah kita nak pinjam Ustaz kan. Hari Isnin tak ada kemurung-murungan. Tak ada. Kita nak mulakan hari kita hari ni. Minggu lepas kita dah mulakan untuk episod pertama. Menerusi Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga, PMK. Dan Ustaz dah mulakan juga dengan nama yang agung, nama Allah itu sendiri. Alhamdulillah. Dan hari ini kita akan kupaskan tentang nama Allah, iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim Ustaz ya. Silakan Ustaz untuk berkongsi kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ni dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian kita dalam Pesona Dizarah. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat dan kebaikan kepada kita. Yang dirahmati Allah, DJ Kak Ati, selesai kepada seluruh ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Okey. Kita dalam perkongsian iaitu Asmaul Husna PMK, iaitu penyelesaian masalah keluarga. Pada minggu lepas kita kongsikan nama Lafzul Jalalah sebagai mukaddimah dia, iaitu perkataan yang tinggi, perkataan yang agung daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu nama Allah itu sendiri. Jadi kita kongsikan apakah yang dikatakan perkataan Allah itu sendiri. Jadi pada hari ini saya nak kongsikan dua nama yang menggambarkan pengasih, iaitu Rahman dan Rahim. Nama Rahman dan Rahim. Nama Rahman dan Rahim ini dia berasal daripada perkataan yang sama, iaitu daripada Rahimah. Rahimah ni makna kasih ataupun sayang. Kalau kita dalam bahasa Arab dia ada dipanggil wazan. Wazan ni ada acuan dia. Acuan Acuan sifat paling tertinggi adalah fa'il ataupun fa'lan. Paling tertinggi maksudnya konsisten yang very high frequency. Oh, tu dia. Maknanya semua macam bahasa Inggeris tau. Maknanya very high frequency, maksudnya makna begitu tinggi sekali. Sifatnya itu dipanggil maknanya wazan dia fa'il ataupun fa'lan. Jadi kalau dalam perkataan rahim dia akan jadi Rahman dan Rahim. Okey, Rahman dan Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya sebenarnya daripada perkataan yang sama. Dalam bahasa Melayu terjemahan dia banyak. Ada yang kata Rahman tu pengasih, Rahim tu penyayang, ada yang kata pemurah dan juga penyayang. Apapun sebenarnya dua-dua perkataan ini dia lebih kurang sama maksud dia. Cumanya saya nak kongsikan dekat sini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ada 3 benda yang diberi kepada kita orang Islam. 3 benda. Yang pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita nikmat. Yang keduanya, Allah bagi kita rahmat. Dan yang ketiga, Allah bagi kita barakah ataupun berkat. So kita nak kongsikan nikmat, rahmat dan berkat atas nama Rahman dan Rahim ini. Okey. Jadi ibu, ayah, abang, kakak muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, kita pergi pada yang pertama dulu. Yang pertamanya nikmat. Nikmat ni apa? Nikmat ni dalam bahasa Arab. Nikmat ni bahasa Arab. Nikmat ni maksudnya ma yatalazzazul insan, apa yang memberi kesedapan pada manusia.
Hari ni ibu, ayah, baba, kakak saya sekalian kan, kita boleh dengar majlis ilmu tanpa hadir jauh ke konti IKIM. Kan? Mana kita duduk di rumah, di kereta, di mana-mana boleh dengar. Itu nikmat tau. Sebab memudahkan kita, menjadikan kita rasa sedap, mudah. Ya talazzazul insan. Itu maksud nikmat. Dan apabila kita sebut nikmat, nikmat ni ada 5 jenis nikmat. Okey. Nikmat tu ada 5. Ada 5 jenis nikmat. Yang pertama dipanggil nikmat asasiyah. Nikmat asasiyah ni nikmat asas, iaitu kita tak minta-minta pun Allah Subhanahu Wa Taala memang sediakan untuk kita. Contohnya udara. Udara kita perlu, kita tak minta-minta. Tak perlu udara tu, maknanya kita mohon-mohon. Allah memang sediakan udara tu. Itu asasiyah, makan, minum, itu nikmat asasiyah. Yang keduanya nikmat dipanggil nikmat badaniyah. Nikmat badaniyah ni nikmat kesihatan. Allah kurniakan kita kesihatan pada hari ini, alhamdulillah, itu satu nikmat sebab dia ya talazzazul insan. Dia memberi kesedapan kepada manusia. Dan yang ketiganya dipanggil nikmat aqliyah. Nikmat aqliyah ni iaitu nikmat pengalaman dan juga ilmu. Orang yang dikurniakan pengalaman, orang yang dikurniakan ilmu, dia ada nikmat aqliyah. Sebab nikmat aqliyah ni menjadikan ya talazzazul insan, beri kesedapan juga kepada manusia. Maknanya dengan adanya wujudnya nikmat aqliyah ni, kita rasa seronok dapat menilai suatu benda tu dengan neraca yang sepatutnya terbaik. Kita dapat kenal apa itu baik, kita dapat kenal apa itu yang tidak baik, kita boleh bezakan, kita boleh ikut yang baik, kita boleh tinggal benda buruk. Itu dipanggil nikmat aqliyah. Kemudian nikmat yang keempat dipanggil nikmat qalbiyah. Nikmat qalbiyah ni nikmat yang menyenangkan hati. Apa dia nikmat qalbiyah? Keluarga contohnya. Dia nikmat qalbiyah. Kan? Antaranya harta. Harta ni nikmat qalbiyah. Ada harta kan ya talazzazul insan, memberi kesedapan kepada kita. Ada rata suka kita, ada senyum je, ada tudung, ada bling sana, ada bling sini kan. Suka kita kan, macam seronok lah rasa. Kan, kurang bling, kurang seronok. Ada rasa jati diri lah kita, maknanya rasa semangat lah. Okay? Itu nikmat qalbiyah dipanggil. Dan yang kelimanya, yang ya talazzazul insan dipanggil nikmat imaniyah. Iman juga dikatakan, maknanya disebut sebagai satu nikmat sebab orang yang diiman hatinya akan nikmat, tenang hati dia. Jadi Rahman dan Rahim Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang beriman, yang pertama sekali Allah kurniakan kepada kita nikmat. Kan? Dan kita kalau mendapat nikmat, kita hendaklah menjaga nikmat itu dan bersyukur di atas nikmat itu. 5 nikmat ni. Nikmat asasiyah kita kena syukur, nikmat qalbiyah kita kena syukur, nikmat badaniyah kita kena syukur, nikmat aqliyah kita kena syukur, nikmat imaniyah kita kena syukur. Syukur, jaga. Ini Allah sebut la in syakartum la azidannakum. Engkau bersyukur, pasti Allah akan tambah nikmat itu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan kalau kamu kufur, azab Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat-sangat keras. Okey. Keras tak keras kan. Tapi maknanya kita kena faham bahawa nikmat tu ada 5. 5 ni insya-Allah akan terangkum lah insya-Allah Ustaz. Kemudian Ustaz? Okey. Jadi bab yang pertama, bab nikmat ni, daripada sudut kita, ni kata PMK tadi kan, penyelesaian masalah keluarga. Ibu-ibu, ayah saya sekalian, kenapa banyak kadang-kadang orang dalam rumah tangga dia ada ketegangan? Sebab apa? Sebab tidak nampak nikmat itu satu nikmat dan kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh kan, berbanyak pada hari ini orang yang ada isteri, dia tak nampak apa ada kelebihan pada isteri itu. Dia tak nampak isteri itu sebagai nikmat qalbiyah, menyenangkan hati. Isteri itu tak menyusahkan dia. Ada masalah-masalah isteri itu selesaikan sendiri, yang menyebabkan dia boleh bergelanggang, berpotensi di luar sana sebab ada isteri yang bantu keluarga. Tak menyusahkan dia. Dia tak nampak benda tu. Taklah sikit-sikit mengadu. Tak menyusahkan dan sebagainya. Jadi maknanya ramai kadang-kadang orang yang ada masalah dalam rumah tangga kerana apa? Kerana dia tidak nampak nikmat itu satu nikmat, ataupun dia kurang bersyukur kepada nikmat itu. Kan? Dia akan highlight benda yang kurang aja. Dia tak nampak bahawa banyak nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ada sekeliling dia. Okey. Hari ini kita Allah Subhanahu kita sebaik-baiknya, sebab itu nikmat. Nikmat ni kena cari, dan nikmat kena jaga dan pelihara. Kemudian kena syukur. Kan hari ini jangan biarkan kita melayan WhatsApp, melayan Facebook, melayan kita punya IG, Instagram pada benda-benda yang kurang manfaat.
Cuba tengok IG yang boleh memberi kebaikan kepada kita. Contohnya IG Ustaz Muhammad, Ah. Ustaz Amin. Okey. Dan ustaz-ustaz lain. Maknanya tengok, jadi kita boleh ada manfaat, baca tu boleh meningkatkan ilmu kita, kan? Jangan membazir masa melayan, komen apa sebagainya yang menghabiskan masa kita. Kan? Jadi nikmat akliyah gunakan sebaik-baiknya. Kan? Hari ini Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita nikmat badaniah. Nikmat badaniah, nikmat badan. Bagaimana nikmat badan ini kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sementara ada kesihatan. Maka kita berbaktilah kepada kedua ibu ayah kita, berbaktilah kepada keluarga kita. Kan? Kita banyak lama dah pesankan dalam pesona di Zahrah kita. Kan? Kalaulah kita ni nak supaya ada kebahagiaan di dunia, maka balik jagalah anak dengan baik. Kerana satu hari nanti, kalaulah andai kata kita dah tak mampu nak buat apa-apa, kita tak tahu takdir kita, maka yang akan memelihara dan jaga kita terbaik adalah anak yang soleh. Tapi kalau kita banyak tak ada masa dengan anak, macam mana kita nak didik anak kita menjadi anak soleh dan dia akan berbakti kepada kita waktu kita telah tua, kan? Jadi balik ke rumah. Kalau kita nak kita merancang masa depan kita untuk kebahagiaan di dunia, antaranya adalah rancang macam mana nak jadikan anak kita anak soleh dan anak solehah. Jangan biarkan semata-mata sekolah yang ambil tanggungjawab ini. Kita sebagai mak ayah juga kena ada komunikasi untuk membina anak kita gini. Kan? Mak ayah ni sekolah pertama anak-anak. Ya, mak ayah adalah sekolah pertama anak-anak. Anak-anak lah, dalam hadis pun Nabi sebut, kullu mauludin yuladu alal fitrah, kullu maulidin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Mak ayah lah yang pertama yang mencorakkan. Dia tu nak jadi Yahudi ke, Nasrani ke dan sebagainya. Mak ayah pertama yang mencorakkan. Kan? So jadi itu yang penting dalam kehidupan kita. Baik Ustaz, sebelum kita kepada bentuk-bentuk yang lain. Tadi nikmat, kita ada nikmat, rahmat dan juga berkat. Kita baru kupaskan tentang nikmat. Semua orang tengah tulis nota ni. Tulis nota, share dengan kami. InsyaAllah. Walaupun kita akan berhenti seketika Ustaz, dan juga sahabat pendengar, kita akan kembali selepas ini hanya di IKIM FM, pilihan utama anda.
019-965-3166 atau like Facebook Wildan Susu Kambing untuk info. Pilihan utama anda tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM FM. Kembali bersiaran waktu ini meneruskan lagi pertemuan Mesti Persona di Zara bersama Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Kita tentang Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga. Hari ini kita membincangkan tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tadi Ustaz dah pun kongsikan dengan kita antaranya bila kata tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim ini antara yang kita perlu syukuri. Kena banyak ni antaranya nikmat, rahmat dan juga berkat. Ustaz kan tiga elemen. Dalam nikmat tu ada asas, ada juga tentang badaniah, kesihatan kita, akliyah, qalbiyah dan juga imaniyah. Silakan Ustaz sambung. Okey. Jadi ibu kakak tuan-tuan muslim-muslimat rahmatullah sekalian kan, Asmaul Husna kita memahami, kita aplikasi dalam kehidupan seharian kita. Hari ini kita bincang Rahman Rahim, iaitu pengasih dan penyayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan kelas Asmaul Husna, kelas Persona Zahra. Kita tak detail bahaskan, kita bahaskan inti, parti dan macam mana nak praktikalkan secara praktikal lah, macam mana dalam kehidupan kita sehari-hari. So kita dah kongsikan tadi yang pertamanya Rahman Rahim Allah Subhanahu Wa Taala diberi pada orang beriman itu, iaitu ada 5 nikmat, dan nikmat yang paling tertinggi ya talazzazul insan, memberi kelazatan kepada manusia adalah nikmat imaniyah. Itu untuk orang beriman aja. Orang yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul. Jadi nikmat imaniyah juga memberi ketenangan, ya kelazatan ya talazzazul insan. Okey. Kemudian perkara yang kedua. Perkara yang kedua yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, kan? Maknanya orang yang hati ada kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul, iaitu dipanggil rahmat. Okey. Rahmat ni berasal daripada perkataan kasih sayang, kan? Dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada kita, orang-orang yang ada kepercayaan pada Allah dan juga Rasul di dunia, ni cerita di dunia lagi, maknanya praktikal, sebab kita hidup di dunia, kita tak hidup di planet Mareh. Kita hidup di dunia. Okay. Sudah berpijak di bumi yang nyata. Di dunia, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni Allah pimpin segala keputusan hidup kita. Kan? DJ hati ibu ayah saya sekalian kan, hidup adalah keputusan. Kita tak boleh hidup tanpa keputusan. Kan? Hari ini nak dengar Radio IKIM, dengar Persona di Zara, itu keputusan. Kenapa kita tak tune kepada radio-radio yang lain? Special, terima kasih mendengar. Sebab kita ada keputusan. Keputusan kita nak dengar Radio IKIM hari ini. Lepas ini habis kita dengar, mungkin kita nak pergi pasar, mungkin kita bekerja, apa saja pun tugas kita, keputusan. Atau mungkin nak tidur sekejap lah, mungkin berehat malam tadi, mungkin yang kerja malam, mungkin nak tidur sekejap. Jadi maknanya hidup adalah keputusan. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di dunia Allah Subhanahu Wa Taala bantu orang-orang yang hati ada kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul, iaitu Allah bantu daripada sudut kita membuat keputusan. Bantuan Allah Subhanahu Wa Taala dalam membuat keputusan ni boleh datang dengan jalan ilham. Ilham, ada satu malaikat dipanggil malaikat mulhim. Malaikat mulhim ni yang akan membisikkan ilham kepada hati-hati orang yang beriman. Akan bisikkan ilham. Okey. Kemudian antara lain Allah bantu dengan firasat. Firasat ni rasa hati. Oh, ilham lain. Ilham lain. Firasat ni rasa hati kita. Ini yang dalam hadis Nabi SAW sebut, bahawa ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu firasat orang beriman, dia melihat dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya orang beriman dia ada bantuan Allah, iaitu firasat, kan? Gerak hati, kan? Kemudian ada juga bantuan itu dipanggil busyra. Busyra ni berita gembira. Berita gembira, istilah busyra ni di sini merujuk kepada mimpi-mimpi yang benar. Dalam hadis Nabi SAW sebut, orang beriman di akhir zaman terutamanya, paling kurang kalau dia menjaga solat dia, 1 antara 40 mimpi dia sebagai alamat. Mimpi dia sebagai busyra, sebagai alamat kepada apa kehidupan dia itu. Jadi sama ada dengan ilham ataupun firasat, ataupun dengan cara busyra, dengan cara mimpi-mimpi yang benar. Kan? Ini rahman Allah, rahim dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah bagi kepada kita. Jadi ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, kita balik kepada perkongsian kita dalam rumah tangga. Benda ini kadang-kadang benda yang telah hilang daripada kita. Kan? Anak kita ada honor dia. Kan? Kenapa kita tak boleh kesan dengan firasat sebagai ibu dan ayah? Kadang-kadang kita tak perasan. Ada orang kadang-kadang percaya kepada anak, tiba-tiba anaknya tertangkap
dengan membuat sesuatu maknanya kesalahan-kesalahan yang melanggar undang-undang contohnya, dia tak jangka, dia rasa tak percaya sebab dia pada pandangan dia di depan anak dia baik sangat, bagus sangat. Kan? Sebab kenapa tak dibantu kita itu? Sebab hubungan kita dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ni kadang-kadang kurang. Itu menyebabkan kita tak ada firasat, dah hilang. Padahal mak ayah ni firasat pada anak tinggi. Tajam Ustaz. Mak ayah ni firasat pada anak sepatutnya tinggi. Kan? Bagi antara hubungan suami isteri, yang dikurniakan firasat yang kuat siapa? Isteri. Ya. Laju je. Isteri dikurniakan firasat yang tinggi. Kan? Kalau dia jaga solat lah, Allah bantu. Kan? Suami Allah akan bantu juga. Kan? Sebab itu kadang-kadang benda ini sangat penting dalam kehidupan kita. Siapakah yang menjaga keluarga kita? Kita menjaga keluarga kita ketika depan mata dia pergi sekolah, kita tak tahu. Kita hantar pergi sekolah, tak ada manjat pagar ke mana-mana, kita tak tahu. Tapi yang memelihara adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dan tapi antara kita manusia diberi kepada kita ilham, firasat dan juga busyra ataupun mimpi-mimpi yang benar ini, sebagai satu perkara yang maknanya Allah bantu dalam kita membuat sesuatu keputusan dalam kehidupan kita ni. Sebab tu kalau kita tengok kan bagaimana sejarah orang-orang Islam kan, dia selain daripada usaha pertimbangan logik akal yang tinggi, tapi dia dibantu satu layer yang lebih atas lagi dengan 3 perkara ini. Iaitu dengan ilham ataupun dengan firasat ataupun dengan busyra ataupun bantuan mimpi yang benar ini kan. Tapi setelah pertimbangan logik yang tinggi, Umat Islam kan meningkatkan ilmu. Kita tengok macam mana Saidina Umar ketika menombangkan Parsi dan juga Rom. Saidina Umar. Selain daripada pertimbangan logik akal yang tinggi, strategi-strategi peperangan yang tinggi, tapi pergerakan itu dibantu dengan firasat, dengan ilham dan juga dengan busyra. Bagaimana satu orang pahlawan Islam bernama Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki. Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki adalah satu orang yang berjasa besar dalam sejarah Islam. Dia adalah orang yang menyelamatkan jasad Nabi SAW daripada dicuri oleh orang Yahudi daripada Maghribi. Kan? Jadi kan dia satu hari tidur, dia berada di Syam, Syria. Tiba-tiba datang Nabi SAW dalam mimpinya. Nabi kata, tengok aku daripada orang ini. Kan? Dia terjaga. Kemudian tidur balik, Nabi datang lagi, tengok aku daripada orang ini. Nabi tunjukkan 2 orang. Terjaga lagi, tidur lagi, tengok aku daripada 2 orang ini. Menggigil, takut dia. Pagi-pagi dikumpulkan, maknanya orang-orang yang ada sekeliling dia. Apa maksud mimpi ni? Semua tak tahu. Tapi mereka kata, marilah kita pergi ke Madinah. Sebab Nabi kata, tengok aku daripada 2 orang ini. Maka mereka pergi ke Madinah. Sampai di Madinah pun tak tahu nak buat apa. Jadi mereka buat kenduri dan wajibkan, minta gubernur, wajibkan semua datang. Maka ketika semua datang, dia tanya kepada gubernur Madinah waktu tu, siapa yang tak datang? Ada 2 orang alim sangat dekat Maghribi. Dia kata dia tak nak campur lah benda ni. Maka kata Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki, bawa orang ni kepada aku. Ketika dibawa, maka dia nampak wajah inilah yang ada dalam mimpi yang Nabi tunjukkan. Maka Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki pergi ke rumah orang ni, tengok-tengok dia telah menggali lubang. Dari rumahnya, daripada rumah dia menuju ke makam Nabi SAW. Kalau kita duduk di Masjid Madinah sekarang ini, rumah maknanya rumah yang digali, maknanya bermula rumah yang digali itu bermula daripada Raudah Perempuan. Situ lubang yang mula digali situ. Dan telah nampak kaki Saidina Umar. Saidina Umar nampak. Lewat sehari, jasad Nabi SAW akan dicuri. Jadi maknanya kenapa orang Islam betul-betul beriman, dia ada setapak lebih pantas daripada orang biasa. Sebab dia dibantu tadi busyra, firasat dan juga ilham. Jadi benda ini, ibu-ibu ayah sekalian, usahakan untuk kita dapat dalam rumah tangga kita. Kan? Supaya kita dapat pelihara keluarga kita. Suami kita ke office, kan? Isteri kita ke office, kan? Anak-anak kita di sekolah yang di luar mata kita. Macam mana hubungan kita dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ini, kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita dalam kita memelihara keluarga kita, kan? Dalam kita memelihara keluarga kita, dalam kita menjaga keluarga kita supaya dia dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para ulama ada menyebut yang menarik dia, ciri-ciri mimpi yang benar. Ciri-ciri mimpi yang benar, pertama, mimpi tu tidur kena ada berwuduk.
Sebelum tidur tu Sebelum berwuduk tidur. dulu. Yang keduanya tidak berhadas. Maknanya tidaklah kita berhadas. Mana contohnya lepas berwuduk tu mungkin ada perhubungan suami isteri ke. Maksudnya tu pertama. Yang keduanya tidak berhadas. Yang ketiga, mimpinya itu 2/3 malam. Mana start pukul 2 pagi. Itu ciri-ciri mimpi yang benar. Kemudian yang keempatnya, kita terjaga terus. Macam Nuruddin Mahmud Azanki, terus terjaga terus. Okey. Dan yang kelimanya, mimpi itu ingat sampai bila-bila. Oh. Itu tanda Memang tak akan lupa. takkan mimpi lupa. tu. Kan? DJ KIT ada tak mimpi tak lupa? Ada je Ustaz. Ada. Nak tanya satu benda. Biasa mimpi tak? Takut. Biasa mimpi tak? Biasa Ustaz. Biasa. Perasan tak mimpi DJ KIT ada colour ke tak ada colour? Ada Ustaz. Ada colour? Ha. Itu maksudnya TV tu baru. Kalau TV-nya tak colour, hitam putih tu tahun 70-an je TV. Tak colour, itu gurau je. Itu gurau je. Tapi kadang-kadang kita perasan tau, mimpi kita ada colour ke tak ada colour. Okey. Jadi itu antara tanda mimpi yang benar. So terjaga terus dan kita akan ingat. Sebiji mimpi tu kita akan ingat. Dalam ceritanya itu. Kan? Menarik Ustaz. Jadi itu yang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan benda ni telah hilang daripada banyak ketua keluarga. Kan, ilham, firasat dan busyra, tanda dalam menjaga ataupun memelihara ahli keluarga ni. Macam mana nak mengekalkannya, macam mana nak wujudkan dalam diri kita. Sekejap lagi Ustaz akan kongsikan. Boleh Ustaz ya? Boleh, insya-Allah. Boleh insya-Allah. Dan untuk anda rakan pendengar, sebarang pertanyaan persoalan boleh saja ajukan di talian di WhatsApp kita di 0112900404 ataupun di ruangan komentar Facebook Go Live kita waktu ini. Insya-Allah kita akan berhenti sekali lagi. Bagi anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama
Hubungi 0199653166 atau like Facebook Wildan Susu Kambing untuk info. Pilihan utama anda tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM, bersiaran waktu ini menerusi Pesona Zara bersama Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Awalan tadi kita bersama menerusi Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga PMK dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Mungkin juga kita nak raikan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita, boleh ke Ustaz? Kita habiskan sikit lagi tu ya. Boleh. Silakan Ustaz. Jadi kakak tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, kita pembicaraan kita mengenai Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim pada pagi yang berbahagia ni dalam rantaian Asmaul Husna. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan 3 perkara bagi orang yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan Rasul. Pertama nikmat, kan? Yang keduanya rahmat, dan yang ketiganya berkat. Okey, kita nak kongsikan sebelum kita kongsikan pada soalan-soalan, apa tu berkat ya? Berkat ni maksudnya ziyadatul khair, pertambahan kebaikan. Orang yang hidupnya ada berkat, ada pertambahan kebaikan dalam diri dia. Kalau umur ada berkat, umur akan mencambahkan kebaikan. Harta ada berkat, harta akan mencambahkan kebaikan. Kalau keluarga ada berkat, keluarga tu banyak mencambahkan kebaikan. Kalau ilmu ada berkat, ilmu banyak mencambahkan kebaikan. Okey. Jadi mana keberkatan ni adalah penting dalam hidup kita dan adalah nilai tambah. Contoh katakanlah orang ada duit 1,000, orang ada duit 1,000 tak ada berkat contohnya. Atau beginilah, sikit sangat lah ya. Okey, 10,000 lah ya. Banyak sikit lah. Okey, 10,000 tak ada berkat. 10,000 tu merungsingkan dia, kan? Mencarinya rungsing, takut tak dapat. Dah ada 10,000 ni rungsing tau, takut tak cukup nak membelanjakan. Dan ketika nak menggunakannya rungsing, takut habis. Nampak tak? Tapi orang kalau 10,000 dan 10,000 ada berkat, 10,000 memberi ketenangan kepada dia, malahan dia pandai menggunakan kepada benda-benda yang mana kebaikan. Boleh bersedekah, kan? Boleh berzakat, boleh tolong orang susah, kan? Dan boleh bantu orang-orang yang lain, dan juga gunakan untuk kebaikan diri sendiri. Bukan pergi enjoy membazir-bazir, tak. Gunakan kebaikan untuk diri sendiri. Beli buku untuk baca, mungkin daftar kursus itu dan ini untuk menambahkan ilmu, mungkin isi minyak untuk pergi ke masjid, menambahkan amalan. Jadi 10,000 itu mencambahkan kebaikan, kan? Dan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara daripada dia jangan sampai dia membazir. Tapi orang tak ada berkat, mana tak mencambah kebaikan. Duitnya tu dikikis dengan sifat dia yang suka membazir, suka maknanya beli barang tak perlu dan sebagainya, dan sentiasa rasa tak cukup, kan? Jadi berkat ni penting sangat dalam hidup kita. Okey. Jadi setelah kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan keberkatan dalam hidup ini, macam mana nak dapatkan berkat? Untuk mendapatkan berkat ni, ibu, ayah, babang, yang saya sayangi, saya doakan kebaikan sekalian, kita kena menjaga adab satu benda. Ini datangnya adab dalam hidup. Kenapa Islam ada adab? Kan sekarang anak-anak muda sekarang ni, anak muda di Baghdad kan kadang-kadang adab tak jaga tau. Tengok dekat YouTube macam mana orang-orang orang putih, mak saleh kan, bergurau yang tak ada adab. Kemudian buat pada kawan-kawan, prank sana, prank sini, kan. Maknanya benda-benda yang mana perkenakan kawan, perkenakan orang sekeliling, yang kadang-kadang maknanya tidak ada adab, tidak ada keberkatan. Sebab macam mana nak mendapat berkat, kena jaga adab. Satu benda tu. Nak dapat berkat ilmu, kena jaga adab dalam ilmu, kan. Nak jaga adab, nak dapat berkat dalam rezeki, kena jaga adab ketika mencari rezeki. Nak dapat berkat dalam keluarga, kena jaga adab berkeluarga. Isteri ada adab dengan suami, suami ada adab dengan isteri. Tak boleh nak maki-maki suka-suka. Walaupun kita ni biasa memaki, jangan maki dalam rumah tangga. Sebab itu di luar adab. Dengan anak-anak kena ada adab dia, barulah bercambahnya berkat. Banyak hari ni kadang-kadang dalam keluarga hilang adab. Isteri hilang adab dengan suami, suami hilang adab dengan isteri, anak-anak hilang adab dengan mak ayah hilang adab dengan anak-anak. Macam mana rumah tangga tu nak ada keberkatan? Maknanya ziyadatul khair, pertambahan kebaikan dalam rumah tangga tu, sebab adab tidak dijaga, kan? Jadi maknanya nak dapatkan barakah, kena jaga adab satu benda. Sebab tu kalau kita dapat linkkan kenapa pentingnya adab dalam Islam, kan? Dan sampai Imam Malik sebut ta'allamul adab qabla al-ilmi. Hendaklah kamu belajar adab sebelum kamu belajar ilmu. Sebab kenapa Imam Malik berkata demikian? Kerana kamu belajar adab dan kamu belajar ilmu, maka kamu akan dapat barakah daripada ilmu tu.
Kan? Kalau belajar ilmu tanpa adab, ilmu itu takut tidak memberi manfaat kepada kita. Berapa ramai hari ini orang yang belajar, makin ada ilmu, makin tidak ada, maknanya makin ada ilmu, makin tak beri kebaikan pada dia. Makin ada ilmu, makin sombong. Makin ada ilmu, makin menyalahkan orang sana bid'ah, orang sana sesat, macam dia je betul. Makin ada ilmu, makin rasa maknanya seolah-olah maknanya salah je semua orang, menyalahkan orang lain. Makin ada ilmu, makin marah-marah. Makin ada ilmu, makin keras perkataannya. Makin ada ilmu, makin lidahnya itu maknanya mengeluarkan perkataan-perkataan yang keras, Tajam. dengan tajam, maknanya tidak ada adab. Sebab apa? Sebab hilangnya barakah kepada ilmu itu. Okey, balik kepada rumah tangga. Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kurniakan yang ketiganya, iaitu barakah kepada keluarga kita, kepada diri kita, pada kehidupan kita. Maka carilah, cetuskan sumber-sumber berkat dalam hidup ni. Dengan mak ayah, jaga adab untuk cetuskan sumber-sumber berkat. Dalam cari rezeki, jangan cari rezeki kita maknanya melanggar adab. Kan, maksudnya cari rezeki tu, adab mencari rezeki tidak dijaga, halal haram tidak dijaga, pergaulan maknanya tidak dijaga. Jadi maknanya takut barakah tu kurang. Okey, begitu juga dalam segala usaha kita tu, kita cetuskan kan, supaya percamban banyak barakah ini. Jadi ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, okey, sebagai penutup dia sebelum kita pergi kepada maknanya soalan-soalan yang diajukan kepada kita. Dalam Al-Fatihah Allah sebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ulama tafsir, ahli mufassirin menyebut Ar-Rahman untuk semua manusia. Semua manusia, di Islam ke, di tak Islam ke, Allah Ar-Rahman bagi apa? Bagi nikmat tadi itu. Nikmat mana? Nikmat 1 sampai 4. Nikmat asasiyah, nikmat qalbiyah, nikmat badaniyah, nikmat aqliyah. Tapi nikmat imaniyah, Ar-Rahim hanya pada orang beriman. Masya Allah. Rahmat hanya pada orang beriman. Barakah hanya pada orang beriman. Tapi Rahman Allah, semua orang dapat nikmat yang 4 itu tadi. Sebab itu hari ini kalau kita faham nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kita baca Fatihah dalam sembahyang, kan syukur kita. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pemurah untuk semua manusia, penyayang untuk, ya Allah, aku yang menyembah Engkau Tuhan, syukurnya dapat nikmat, dapat rahmat dan dapat berkat. Barulah kepada ayat kedua, apa dia? Terjemahkan kesyukuran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih ya Allah. Ayat yang ketiga ulang balik. Ar-Rahmanir-Rahim. Mana Rahman untuk semua manusia, Rahim untuk kita. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Siapa yang kita terima kasih tu? Tuhan yang menguasai sehingga hari kiamat. Kemudian barulah ayat kelima, nikmatnya kerana Engkau memberi nikmat ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau kami sembah, hanya Engkau kami minta pertolongan. Baru sembahyang kita, makin banyak sembahyang, makin kita beriman kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Baru rasa kan, sebab Rahman untuk semua manusia, Rahim untuk orang yang beriman saja. Kan? Ini kita cerita di dunia tau. Di akhirat kita jaga. Nikmat tu kita jaga, rahmat tu kita jaga, berkat tu kita jaga. Yang membezakan antara kita dengan orang lain, membezakan antara kita yang belajar dengan orang yang tidak belajar, membezakan antara kita orang yang mungkin percaya kepada Allah dan juga Rasul dengan orang yang tidak percaya kepada Allah dan juga Rasul. Masya Allah. Hebat, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan pada pagi ini, Ustaz. Cerah kat luar, cerah lagi kat dalam sebenarnya. Masya Allah. Dan Ustaz, kita nak raikan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita di WhatsApp Kim FM, mana yang kita mampu, Ustaz ya. Baik. Antaranya soalan daripada rakan kita ni, nikmat Allah, dapat suami, Alhamdulillah. Cuma apa kaitan dengan taat suami, Ustaz? Okey, taat adalah adab. Taat adalah adab ya. So jadi Allah bagi suami nikmat, Alhamdulillah. Kenapa nak taat? Kadang-kadang geram cekik pun ada. Okey, tapi kita jaga tu sebagai adab. Kita akan tengok keberkatan dalam rumah tangga tu, kan? Tapi kena baca dua-dua. Isteri taat, suami pula ambil berat pada isteri. Jangan isteri berusaha seorang-seorang untuk taat, suami duk main telefon, buat tak tahu. Taat kat situ pula dia. Tak ada komunikasi. Sampai rumah letak dah phone letak dah sampai rumah. Kan, maksudnya apa, maknanya rumah yang penting-penting je.
Okey, bina komunikasi yang baik. Saya kan kalau ada orang tanya ustaz, macam mana masalah saya dengan apa dengan isteri saya atau dengan suami saya akan cakap bang ada telefon. Ada ustaz. Okey, step pertama untuk sekarang ini bukan cerita zaman Hasan Al-Basri tau. Ini zaman kita. Zaman 2018 realiti hari ni. Abang ambil telefon abang, delete kawan-kawan yang melalaikan kita. Sebab dalam hadis Nabi sebut almar'u ala dini khalilih, seorang akan terpengaruh dengan akhlak kawan-kawan dia. Delete ataupun left grup-grup yang send benda-benda yang tak baik dekat kita. Delete. Pilih biar kawan tak ramai tapi kualiti, tak apa, kan? Ini yang kongsi gambar pelik-pelik, video pelik-pelik kan kepada kita, kan? Belajar untuk maknanya pilih kawan-kawan kualiti. Sebab orang yang baik ada orang yang bagus di sekeliling dia. Itu step. Dia suruh kita hadir untuk cari kawan-kawan yang baik, kan? Ini telefon ni. Telefon delete kawan-kawan yang tak bagus. Minta maaf lah. Bukan tak nak kawan, kan? Tapi saya nak kawan yang bawa saya ke akhirat. Maknanya kita nak kawan-kawan yang bagus. Join grup-grup yang bagus. Grup-grup yang macam agak melalaikan kita tu elok mana hindarkanlah. Tiba-tiba kena live tu hashtag sila terasa. Perbaiki akhlak kita. Jadi isteri taat, suami juga jaga adab, baru rumah tangga ada barakah. Mana sama-sama jaga adab, anak-anak jaga adab, isteri jaga adab, mak ayah jaga adab, suami jaga adab, barakah rumah tangga kita tengok. Dia akan ziyadatul khair, pertambahan kebaikan dalam rumah tangga tu. Begitu. Soalan lagi daripada rakan kita yang lain. Mereka kata, salam, saya nak minta tanda-tanda mimpi orang yang sedang disihir atau ada gangguan. Bagaimana untuk mengatasinya? Cukupkah dengan doa ruqyah saja, Ustaz? Okey. Mimpi ada 3. Okay. Satu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai busyra, tanda tadi ya. Yang kedua datang daripada syaitan yang menakut-nakutkan kita. Okey. Yang ketiga datang daripada diri kita sendiri kadang-kadang. Yalah, pagi berjalan shopping dekat shopping mall, kan? Tengok beg tangan, cantiknya beg tangan. Ini kalau sedondonkan dengan tudung. Bestnya, sedondonkan dengan kasut pula. Kan? Malam-malam mimpi beg tangan, ada tangan panggil kita, mari. Tak boleh tidur kita. Jadi ada mimpi datang daripada diri kita manusia. Ada datang daripada Allah sebagai busyra, kan? Ada datang daripada syaitan. Okey. Kalau orang kena sihir, kadang-kadang Allah datangkan mimpi busyra, petanda bagi diri dia, kan? Petanda bagi diri dia. Kadang-kadang yang masyhurnya tanda-tanda mimpi orang kena sihir, kadang-kadang ada ular, kan? Tapi kadang-kadang ada juga daripada syaitan, saja nak takut-takutkan kita. Kadang-kadang ada juga dari diri kita. Maklumlah tadi dekat jalan pergi highway nak balik kampung terserempak dengan ular, maka mimpi ular, kan? Jadi tak semua mimpi ular adalah sihir. Kadang-kadang daripada diri kita, kadang-kadang daripada syaitan yang saya takutkan kita. Kadang-kadang kalau berulang, ada mungkin tanda-tanda busyra ataupun Allah bagi petanda sebagai perubatan Islam yang betul-betul yang betul-betul faham apa insya-Allah bagi nasihat, minta nasihat pada dia sebab ilmu Allah tu luas. Bagi maknanya benda-benda sihir ni ada orang yang Allah bagi amanah ilmu kepada dia, rujuk pada mereka. Wallahu alam. Alhamdulillah. Rakan kita ni agak pelik sikit, Ustaz. Ada senyum, ada nangis sikit. Dia kata Ustaz, kalau isteri dapat rasa-rasa tentang perihal suami curang, macam mana tu, Ustaz? Dan macam mana ada antara amalan untuk menguatkan firasat, Ustaz? Okey. Nak kuatkan firasat ni kena sembahyang Semayang. Banyak ke semayang. Okey, saya nak kongsikan kita-kita je. Kita-kita je. Okey. Dalam semayang ada satu doa yang wajib kita baca. Dalam semayang doa. Ada doa. Kalau tak baca doa ni tak sah semayang kita. Doa ini Allah letakkan dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahkan aku jalan lurus, jalan yang lurus. Hidayah ni maksudnya apa? Bantuan Allah dalam kita buat keputusan. Mana bantuan Allah Sebab tu kalau kita nak firasat kita kuat, cuba usahakan satu hari buat 40 rakaat sembahyang. Maksudnya kita ada 40 kali kita akan baca ihdinas siratal mustaqim. Termasuk solat fardu. Okey, mari kita cari 40 tu mana. Mari kita cari Kalau kita solat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, kita ada 17 rakaat. 17 rakaat Kalau kita melazimkan qabliyah dan ba'diyah, kita ada 14 rakaat. Okey, jadi sebelum subuh 2, sebelum zuhur 2, selepas zuhur 2, sebelum asar 2, selepas maghrib 2, sebelum isyak 2, selepas isyak 2. Ada 14. Okey, 17 campur 14 berapa?
31. 31. Kita nak paling kurang 40 31. Kita nak cari 9 lagi. 9 lagi. Okey. Sebelum tidur solat taubat 2 rakaat, nanti bangun solat hajat, solat minta Allah kekalkan kita dengan hidayah 2 rakaat. Solat tahajud 2 rakaat. Ada baki 3. Agak-agak 3 ni apa? Witir. Witir. Dah 40 rakaat. Akan rasa gerak hati kita tu akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita telah start mula baca ihdinas siratal mustaqim dalam solat kita. Kan selama 1 hari 40 kali. Boleh cuba try test. Hari ni saya kita kongsikan hari Senin ni. Siapa-siapa bertanya pada hari ni, Senin depan boleh kongsikan testimoni. Kan. Berkesan ke tak? Berkesan ke tak? Macam mana rasa hati tu dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita kongsikan ramai-ramai dan ramai-ramai orang nak beramal sebab ada contoh, ada bukti dia, ada orang yang pernah merasai pengalaman itu. Ya. Kongsikan di Senin depan. Depan respon anda untuk firasat anda. Firasat anda. Dapat ke tak? Setelah kita lazimkan 1 hari paling kurang 40 rakaat sembahyang. Boleh mula hari ni. Jangan semangat 1 hari 40 rakaat ni. Semangat ni. Berkuat kuasa bulan depan. Oh tidak. Memang tak beramal lah. Hari ni start terus. Terus. Kejap lagi Zuhur ataupun sekarang ni. Sekarang Duha dah boleh dah. InsyaAllah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita dah sampai ke ujung-ujung dah Ustaz. Untuk pertemuan kita pada hari ni. Kita nak akhiri dengan kesimpulan dan juga doa Ustaz. Okay. Silakan. Ibu-ibu kakak tuan-tuan muslim-muslimat sekalian kan. Okay. Kita akan bincangkan nama Asmaul Husna PMK, penyelesaian masalah keluarga. Jadi nama-nama sebanyak 99 nama Allah. Walillahil asmaul husna. Bagi Allah ada nama-nama yang baik. Fad'uhu biha. Kamu mintalah doa kepada dia. Kita akan gabungkan beberapa nama. Macam hari ni kita gabungkan 2 sekali. Rahman dan juga Rahim. Kan? Ada yang kadang-kadang kita akan bincangkan tunggal. Ada kadang-kadang kita akan bincangkan maknanya 2 sekali, 3 sekali. Yang maksudnya agak lebih kurang sama. So, dan kemudian kita akan kongsikan macam mana dia sebagai penyelesaian kepada masalah rumah tangga. Sebab Allah sebut bagi Allah nama-nama yang baik, kau minta insya-Allah fad'uhu biha. Kau minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memustajabkan bagi kita. Dan kita nak kongsikan macam mana Asmaul Husna ini boleh memberi jalan penyelesaian atau jalan keluar kepada permasalahan-permasalahan hidup kita insya-Allah. Kita akhirkan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kekuatan keimanan kepada kami, ya Allah. Seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabi-Mu Ibrahim, ya Allah. Berikan kepada kami jalan keluar bagi segala permasalahan kami, ya Allah. Seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabi-Mu Yunus, ya Allah. Kurniakan kepada kami kesembuhan di dalam segala penyakit kami, ya Allah. Seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabi-Mu Ayub, ya Allah. Berikan kepada kami kemurahan rezeki yang halal, ya Allah. Seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabi-Mu Sulaiman, ya Allah. Kurniakan kepada kami bantuan di dalam apa yang kami usahakan, ya Allah. Seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabi-Mu Musa, ya Allah. Berikan kepada kami ketabahan di dalam segala ujian hidup kami, ya Allah. Seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabi-Mu Isa, ya Allah. Kurniakan kepada kami kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat dengan akhlak dan adab sopan yang tinggi, ya Allah. Seperti mana yang telah kau berikan kepada junjungan kami Muhammad, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia, ya Allah. Kurniakan kepada kami kebaikan di akhirat, ya Allah. Dan selamatkan kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin.
الدين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian doanya dan ilmunya untuk hari ini berkaitan dengan PMK, Asmaul Husna PMK, penyelesaian masalah keluarga, insya-Allah. Dengan semoga kita dapat titipkan keluarga kita kepada Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri, insya-Allah. Pun terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. Jangan Pesona di Zahra itu dibawakan kepada anda